Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup sambung kita punya pelajaran modul 1 bahagian 2 iaitu rumus algebra dan juga akan membincangkan 1 2 3 4 6 soalan. Kemudian lepas tu akan ada latihan yang hampir sama atau mirip dengan soalan yang juga bincangkan yang murid-murid kena buat latihan. Ada 6 juga latihan. Seperti biasa, bila dah latihan dah siap, murid-murid ambil gambar, kemudian hantar ke nombor ni untuk cikgu tanda lah. Supaya cikgu boleh tahu, supaya cikgu boleh pasti apa kelemahan. Dan murid-murid sendiri pun boleh, lepas tu kemudian saya juga akan pulangkan kepada murid-murid untuk murid-murid dilihat. Boleh buat dalam kaji, kena pasti apa kesalahan yang telah murid-murid lakukan. Baik, soalan pertama. Diberi 1 per A sama dengan 1 per B tambah dengan 1 per C. Cari nilai C apabila A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Jadi ini kita punya rumus ataupun kita punya soalan persamaan. Langkah pertama apa yang kita kena buat, kita gantikan nilai-nilai yang diberi iaitu A sama dengan 10 dalam persamaan ni. Dia akan jadi 1 per 10. Kemudian B sama dengan 20, masukkan dalam ni. Kita akan dapat 1 per 20 tambah dengan C. Oleh kerana kita nakkan C, maka cikgu pindahkan, cikgu tukar kedudukannya yang 1 per 20 tambah dengan 1 C ni, 1 per C cikgu bawa ke depan, ke belah kiri. 1 per 10 ni cikgu bawa ke belah kanan. Ni sebenarnya sama je, cuma kedudukan saja berbeza. Sebab tu dia punya perubahan positif negatif tak perlu berubah. Ya. Okey, ni baru cikgu pindahkan. Sebab kita nak C sahaja. 1 per 20 ni adalah positif. Bawa ke kanan dia akan jadi negatif. Iaitu negatif 1 per 20. Okey, so sekarang kita dah ada 1 per C sama dengan 1 per 10 tolak dengan 1 per 20. Oleh kerana dia punya pembawa ni tak sama. Sini 20, sini 10. Maka 1 per 10 ni kita tahu dia boleh jadi 20. Macam mana? Darab dengan 2. Jadi bawah ni kali dengan 2, darab dengan 2. Atas pun kena darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 2 per 20 tolak dengan 1 per 20. 2 tolak 1, 1. Bawah ni dapat dalam bentuk pecahan sama 20. Maka kita akan dapat 1 per 20. Ya, oleh kerana kita nakkan C, dalam matematik bawa sebab atas dia sama, 1 sini 1, maka C tu boleh bawa ke atas. Sebab tu kita akan dapat C sama dengan 20. Baik, seterusnya soalan nombor 2. Masih juga dalam bentuk pecahan. Bezanya sini ada 1 per 2A sama dengan 1 per B tambah dengan 1 per 3 C. Kita nak cari nilai C. A diberi sama dengan 5. So B sama dengan 10. Gantikan kita punya nilai A itu dengan 5. Nampak ni 2A. A dah jadi 5. Tambah 1 per B. B kita adalah 15. So 1 per 15 tambah dengan 1 per 3 C. Sama macam soalan nombor 1 tadi. Cikgu pindahkan ni, 2 ni ke depan, ke belah kiri. Yang ni 1 per 2 kali 5 dah 10. So sini 1 per 10. Ya. Kita nak C kan? Kita nak C. Ni positif, bawa ke belah kanan dia akan jadi negatif. Jadi 1 per 10 sama dengan tolak 1 per 15. Baik, sekarang bawah ni tak sama. Sini 10 ni 15. Kita kena fikir macam mana nak samakan bawah ni. Sini 10, 15. Dua-dua ni boleh jadi 30. Jadi 10 kali dengan 3. Bawah kali 3, atas pun kali dengan 3. Bawah ni 15 kali 2. Atas pun kali dengan 2. Jadi kita akan dapat 3 per 30 tolak 2 per 30. 3 tolak 2 sama dengan 1. Bawah 30. Langkah seterusnya kita naikkan. Sebab atas ni dah sama. Sini C, sini pun C. Dua-dua naikkan ke atas. So 3C ke atas, 30. Jadi kita akan dapat 3C sama dengan 30. Dan soalan ni kita nak C sahaja. Sebab itulah kita buat 30. So ni darab, bawa ke kiri, ke kanan dia akan jadi bahagi. Jadi 30 bahagi dengan 3 sama dengan 10. Baik, kita pergi soalan nombor 3. Dalam bentuk persamaan yang panjang sikit lah. Diberi S sama dengan N per 2 darab 2A tambah kemudian kurungan N tolak 1 darab dengan D. Cari nilai D. Kita nak cari nilai D. Apabila S sama dengan 120, A pula negatif 2 dan N sama dengan 24. Baik, jadi ni kita punya persamaan. Kita tulis semula supaya senang kita nak gantikan. Kemudian kita masukkanlah nilai-nilai ni. S sama dengan 120, S sama dengan negatif 2 dan juga N sama dengan 24 ke dalam persamaan ni.
Jadi kita akan dapat 120 sama dengan N kita adalah 24. Darab 2 dan A kita adalah negatif 2. Tambah 24. Okay, kemudian tolak 1. Darab dengan D. D kita tak tahu sebab D kita nak cari. 24 bagi 2, 12. 2 darab negatif 2, negatif 4. 23 tolak 1 sama dengan 23. Okey, kemudian sini darab tau sebenarnya. Ini darab sebab ni kurungan dua-dua. Jadi 12 ni kita bawa ke belah kiri ni, dia akan jadi bahagi. 120 bahagi dengan 12. Okey, kita kurungan ni tak kita buang kurungan ni. Sebab 12 pun kita dah pindahkan. Ambil dalam saja. Yang tinggal adalah negatif 4 tambah dengan 23D. Okey. Jadi 120 bahagi 12 sama dengan 10. Ini kekal negatif 4 tambah dengan 23. Okey, langkah seterusnya, cikgu nak sebab kita nak D, jadi dua-dua ni tukar aja. Ini 10 ke sini, ya. Nah, sebab kita nak D. Jadi ini negatif. Bawa ke kanan dia jadi positif. 10 tambah dengan 4. Nah, ini 23, D lah kekal. Okey, kemudian 10 tambah dengan 4, 14. Kita nak D sahaja. Sini darab, bawa ke belah kanan dia akan jadi bahagi. Sebab itulah nilai D 14/23. Ya. Baik, kita pergi soalan seterusnya, soalan nombor 4. Hampir sama juga. Cuma sini kita nak cari nilai E. Okey, kita nak cari nilai E. Okey, dan M adalah 48, D sama dengan 2 dan N sama dengan 12. Tadi sini kita nak cari nilai D kat sini. Yang ni pula kita nak cari nilai E. Jadi dia punya kedudukan tu berbezalah. Jadi ada sedikitlah dia punya perbezaan jalan kerja. Tapi yang penting adalah murid-murid faham bagaimana nak menggantikan nilai-nilai yang ada dalam ni ke dalam persamaan ni. Itu yang penting. Jadi gantikan secara hati-hatilah supaya tak silap. Baik, ini dia punya persamaan. So M kita adalah 48. N kita adalah 12. Jadi 12 bahagi dengan 2 darab 2E. So E kita tak tahu ataupun E inilah yang kita nak cari. Tambah N kita 12. Jadi 12 tolak 1. 11 lah kan. Okey, D iaitu 2. Jadi yang tinggal adalah 12 bagi 2 tinggal 6. Kemudian 2I tambah 12 tolak 1. 11 kali dengan 2. So tinggal 48 sama dengan 6 darab dalam kurungan. Ni 2I tambah dengan 11 kali dengan 12. 6 ni darab tau. Kita bawa ke kiri dia akan jadi bahagi. Jadi 48 bagi 6 sama dengan 8. Ini kekal 2I. 11 kali dengan 2, 22. Okey, dah kedudukannya macam ni. Kita tukarkan, pindahkan dulu. 2I tambah dengan 20 ni bawa ke depan. Supaya senang kita nak letakkan dia daripada I tu dekat belah kiri. 8 ni bawa ke belah kanan lah. Okey, ini nampak 22 ni positif. Jadi 8 tolak dengan 22. So kita akan dapat negatif 14. Jadi 2I sama dengan negatif 14. Kita nak I sahaja. Jadi ini darab bawa ke belah kanan. Dia akan jadi bahagi. Negatif 14 bahagi dengan 2 sama dengan negatif 7. Boleh ya? Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 5. Okay, nombor 5 ni kita gunakan non kita adalah X, Y, Z. Dia nak cari nilai Y apabila. So, X sama dengan 2. Z sama dengan 11. Jadi dalam persamaan ni, nilai X ada. Nilai Z pun ada. Yang kita nak cari adalah nilai Y. So, X2, Z negatif 11. Masukkan dalam persamaan. So, XY per 4 tambah 5Y sama dengan 2XZ. So, berapa kita punya X? 2. Masukkan dalam ni. Jadi, di 2Y per 4. Tambah dengan 5. Berapa kita punya Y? Y kita tak tahu. Itu yang kita nak cari. Sama dengan 2X. X kita pun dah 2. Okay, darab dengan negatif 11. Kita darablah. 2 kali 2, 4. 4 darab dengan negatif 11 sama dengan negatif 44. Yang ini pula dah jadi 2Y per 4 tambah dengan 5Y. Okey, ini yang sering menjadi kelemahan kepada murid-murid. Murid-murid kena hati-hati tau.
Sebab ini adalah pecahan. Jadi pecahan ni kita kena ikut peraturan pecahan lah. Jadi ini 5/y ni pun kita tukar jadi pecahan. Sebenarnya ni adalah 5y per 1. 5y per 1, sini 4. Sini 4, sini 1. Kita nak samakan supaya jadi 4 juga. Bawah ni, 5y ni, 5y per 1. Kita kalilah dengan 4. Kali bawah kali 4, atas pun kali dengan 4. Jadi kita akan dapat 2y campur 5y kali dengan 4, 20y per 4. Dua-dua ni sebab dah sama 4, sini 4. Sebab kita tulis sekali je bawah ni 4. Ni 2y tambah dengan 20y. Baik, ini adalah bahagi. Bawa ke belah kanan dia akan jadi darab. Negatif 44 kali dengan 4. Kita akan dapat berapa? Negatif 176. Manakala yang ni 2y tambah dengan 20y. Kita akan dapat 20y. Ingat, kita nak apa? Kita nak y sahaja. Jadi ni darab 22 ni. 22y ni darab. Kita bawa dia ke belah kanan. Dia akan jadi bahagi. Negatif 176 bahagi dengan 22. Kita akan dapat y sama dengan negatif 8. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang terakhir. Soalan nombor 6. Hampir sama juga. Cuma kali ini kita nak cari nilai x apabila y sama dengan negatif 1 dan z sama dengan 2. Jadi ada sikit lah dia punya beza. Dari segi nilai yang variable yang nak cari dan juga nilai nombor yang diberi ni. Baik, jadi ni kita punya persamaan x, y. Kita nak dapatkan apa tadi? Nak dapatkan nilai x. Y diberi itu negatif 1 dan z 2. So, x, y, kita punya y adalah negatif 1. Okey, masukkan dalam ni negatif 1. Okey, per 4 tambah dengan 5. 5 apa? 5y. Y kita negatif 1. Sama dengan 2 x dan z kita adalah 2. Z yang kita nak cari. Baik, selesaikan. So, x darab negatif 1, negatif x. 5 darab negatif 1, negatif 5. 2x kali dengan 2 sama dengan 4. 4x. Okey, sekarang kita dah ada negatif x per 4. Tolak 4x sama dengan 5. Ingat, sama macam soalan sebelah tadi, nombor 5. Ini adalah pecahan. Jadi 4x ni pun kita kena buat dalam bentuk pecahan ni dalam 4x per 1. Okey, jadi sini 4. Maka bawah ni sama juga, kita kali 4. Atas pun kita kali dengan 4. So, jadi kita dapat yang baru negatif 16. Sebab tu dia jadi negatif x tolak negatif 16x per 4 sama dengan 5. Ya, jadi 4 ni adalah bahagi. Bawa ke belah kanan je lah. Bawa ke belah kanan. 5 kali dengan 4. So, ini tinggallah negatif x tolak dengan 16x. Negatif x tolak dengan 16x, kita akan dapat 17x. Okey, 5 darab 4 sama dengan 20. Okey, apa soalan yang kita nak? Soalan yang kita nak adalah apakah nilai x. Jadi, 20, sebab ini darab. 20 bahagi negatif 17. So, kita akan dapat, bila murid-murid tekan kalkulator, 20 bahagi dengan 17, murid-murid akan dapat negatif 1.18. Boleh ya? So, itulah 6 soalan. Latihan berkaitan dengan rumus algebra. Dan seperti biasa di bawah ni cikgu sertakan soalan. Yang soalan ni sebenarnya hampir sama dengan latihan ni hampir sama dengan soalan yang ke atas. Okay, supaya murid-murid senang untuk rujuk, ikut-ikut dia punya step. Okay, ikut step yang cikgu buat tu. Dalam matematik ni antara benda yang penting adalah kena ikut step. Okay, step by step. Okay, nanti kalau dah mahir nanti barulah murid-murid boleh fikirkan macam mana nak buat shortcut. Okay, untuk peringkat awal ni dalam buat latihan ni ikut sama macam step yang cikgu bagi. Okay, agar murid-murid boleh faham dan juga tahu kenapa benda ni pindah sana, kenapa darab dengan ni, okay, dan sebagainya. Tadi ada 6 soalan yang cikgu sertakan. Dan bila-bila murid buat, okay, buat ni lah, jangan kerja dengan kemas sikit. Dah siap, ambil gambar. Lepas ambil gambar, cikgu nak murid-murid hantar ke nombor ni. Nanti insyaAllah cikgu akan semak, cikgu akan tanda. Dan cikgu akan pulangkan semula kepada murid-murid agar murid-murid boleh inilah melihat di mana kesalahan yang telah dilakukan. Okay, apa jalan yang betul. Baik, itu saja untuk setakat ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang, iaitu pelajaran modul 1 bahagian 3.